Okay, semalam kita dah berkongsi berkenaan dengan sales funnel dan juga marketing funnel. So, hari ini kita akan berkongsi bagaimana untuk kita bina dan urus database berdasarkan apa yang kita dah belajar pada 2 minggu ni lah. Yang pertamanya ialah berkenaan dengan WhatsApp. So, apa yang saya nak kongsikan adalah kita nak bina dan urus database melalui WhatsApp dan juga ada kaitannya berkenaan dengan sales dan marketing funnel. So, sebab itulah kita akan kongsikan kelas pada hari ini dan saya pecahkan kepada 2 hari sebab saya takut dia tak cukup dalam masa sejam, kerana takut kalau saya bagi informasi terlalu ringkas maka contoh dia tak apa-apa sesuai dan tuan mungkin tak dapat apa yang saya nak cuba sampaikan. Okay, jadi insyaAllah hari ini saya akan kongsikan. Tapi sebelum tu ada sedikit makluman kepada anda semua. Okay, semalam ada orang bertanya lah, kita punya kawan-kawan ada bertanya macam mana nak besarkan skrin. Jadi saya pun duk fikir mungkin saya punya slide tu kecil ke dan sebagainya. Cuma mungkin pertanyaan semalam tu ialah kerana saya punya skrin tu, saya punya gambar tu besar. Jadi dia punya screen slide tu kecil pada dia punya dia punya zoom. Maka mungkin tuan ataupun puan berkaitan dia terklik gambar tu atau video saja, maka senang saja nanti klik balik pada screen slide tadi yang kecil tu, klik pada slide tu, nanti dia akan bertukar, nanti dia akan swap. Dia akan swap jadi besar kembali. Itu maklumat awal lah. Sebab tu ada pertanyaan semalam, skrin katanya slide-nya tak besar. Rupanya kerana gambar saya tu difokuskan, bukan skrinnya tu slide tu yang difokuskan. Jadi senang saja, nanti tuan klik saja pada slide tadi, nanti slide tu dia akan swap dengan gambar tadi. Dia akan menjadi besar. Itu saja sebenarnya. Okey? Okey. Okay, next. Terus pada kelas. So, hari ni ni adalah WhatsApp. Kita bercerita berkenaan dengan WhatsApp marketing. Kita utamakan kerana WhatsApp marketing ni adalah benda yang permulaan. Bagi saya antara basic untuk kita memulakan digital marketing. Sebelum tuan-tuan pergi ke yang lebih advance, maka cuba mahirkan diri dulu menggunakan WhatsApp marketing. Kerana WhatsApp marketing ni bukan setakat dia mudah, cepat dan pantas, tapi dia juga senang kita nak uruskan. Senang kita nak managekan. Dan yang paling pentingnya ialah benda ni dia zero cost marketing. Tuan-tuan tak perlu nak ada pembayaran, advertisement, iklan dan sebagainya. Jadi sebab tu kenapa saya sangat sarankan dulu siapa yang nak berjinak-jinak dalam digital marketing yang lebih advance lepas ini, maka cuba explore dahulu berkenaan dengan WhatsApp marketing kerana ini paling basic, yang paling asas. InsyaAllah kalau tuan dah mahir sini, maka tuan akan jumpa kreativiti, shortcut ataupun cara yang lebih besar lagi. Sebab tu kenapa saya suka kongsikan benda-benda asas. Jangan belajar di pertengahan jalan, nanti tuan akan lost. Nanti nak pergi move further, dia akan stuck. Di satu ketika tu kita akan stuck nanti. Okay? So kita terus pada topik yang sebenar malam ini. Okay, pertamanya ialah kita kena faham dahulu apa yang ingin kita posting, apa yang ingin kita post, lepas tu di mana kita nak post. Posting tu. Of course kita ada foto, video dan juga copywriting. Kita akan ada benda ni. Jadi kita nak tengok kita post di mana. Adakah kita post dekat Facebook ataupun kita post dekat web kita ataupun Google kita ataupun kita nak post dalam kita punya WhatsApp. Jadi kena ingat apa saja platform yang kita gunakan untuk post, pastikan dia di-linkkan. Kita buat traffic pergi ke WhatsApp kita ataupun WhatsApp business. Itu yang paling penting. Sebab kerana bila kita menggunakan platform WhatsApp ni, maka dia akan lebih mudah untuk kita membuat closing. Closing yang percuma lah. Maksudnya kita tak perlu menggunakan platform berbayar. Jadi nak guna closing di WhatsApp ni sangat tinggi sebab kita dah ada prospek dan tinggal lagi kita nak jadikan mereka ni sebagai customer kita. So malam ni lah kita akan nak belajar bagaimana stranger ini kita nak jadikan sebagai prospek. Besok Isnin kita akan belajar bagaimana prospek ini menjadi customer. Okay. So next. Pertamanya seperti yang saya dah kongsikan pada 2 hari yang sudah, kita tuan-tuan semua kena fahamkan apa itu customer journey. Jadi kalau kita tak faham benda ni, kita skip atau kita buat-buat faham, maka di sinilah kita akan mengambil masa yang lama ataupun mungkin kita
stuck jugalah di pertengahan jalan, tak clear, kita ragu-ragu ataupun tak nampak jalan. Bagaimana nak convert sales nanti? Sebab benda ni penting. Tapi sebelum tu saya minta maaf kerana saya terlewat pada hari ini untuk hantarkan rakaman semalam. Okey. Pagi tadi saya nak hantar, cuma sebab saya tunggu ada lagi beberapa orang hantar email, saya duduk tunggu sehinggalah saya terlupa nak emailkan slide dan rakaman semalam. Jadi petang tadi saya balik barulah sempat saya nak emailkan kepada anda semua. Okey. Jadi balik kepada topik kita. Pertamanya, tuan-tuan kena fahamkan customer journey. Cuba ambil satu kertas putih, cuba buat funnel ni, pecahkan customer-customer tuan-tuan, mereka ini berada di mana. Okay? Pertama, customer yang ada, lepas tu repeat customer dan juga prospect. Lepas tu barulah kita akan tengok stranger nanti bagaimana. Sebab bila kita nak mula berniaga, lebih baik kita uruskan dahulu kontak yang sedia ada. Okay? Okay, next. So, tuan-tuan kena tahu apa yang ada di WhatsApp. Okay? Tuan-tuan kena tahu apa yang ada di WhatsApp. Kerana WhatsApp ini sebenarnya dia adalah lubuk kepada database. Kalau kita biasa dengar mana-mana guru marketing, okay, dalam digital marketing, apa sajalah yang berkaitan dengan marketing digital, kita akan bercakap banyaknya berkenaan dengan database. So, database ni wording yang paling famous yang kita selalu gunakan ialah database is king. Siapa yang ada database, maka dia adalah king. Maksudnya dia boleh ke depan ataupun dia ada kelebihan untuk mengawal, mengurus dan akhirnya menjadikan mereka ni sebagai customer. Begitu jugalah dalam politik. Contohnya dalam politik pun database king. Kalau tuan-tuan tak ada database, maka kita tak dapat baca apa yang akan berlaku di masa depan ataupun apa yang kita boleh strategikan di masa depan ataupun apa yang kita boleh lakukan pada ketika ini untuk influence mereka, mempengaruhi mereka. Jadi kita nak convert mereka yang atas pagar ni menjadi penyokong kita, ataupun mereka yang dah jadi colour hitam sebelah sana ke, kita nak jadikan mereka senarai putih. Jadi pentingnya database. Begitu jugalah kalau dalam perbankan, mereka juga akan utamakan database. Daripada database ni, kalau contoh tuan-tuan nak membuat permohonan kan, dia akan tengok pertama lelaki ataupun perempuan. Kalau contoh kita nak membuat pembiayaan, agak-agak siapa yang akan mudah membayar. Cuba try jawab situ, tengok, kita nak tengok dapat tak idea. Kalau bank ni, rating untuk dia luluskan pinjaman tu, lelaki ke perempuan yang dia akan luluskan? Lelaki ke perempuan? Ratingnya yang tinggi. Cuba tengok siapa yang boleh kongsikan maklumat. Ada siapa nak kongsikan? Ni pertanyaan awal. Sebab saya nak tengok sama ada kita faham. Okey, maksudnya lelaki rating tinggi. Okey, Tuan Mutalib kata lelaki rating tinggi untuk dapat pinjaman. Okey. So Tuan Mubarak pun kata perempuan, Puan Nadiana perempuan, Tuan Hadi perempuan. Betul, tepat sekali. Perempuan adalah ratingnya lebih tinggi, persennya lebih tinggi untuk dapat pinjaman. Jadi begitu jugalah kerana kalau tuan-tuan tengok dekat Ikhtiar, Amanah Ikhtiar Malaysia, dia ada satu skim khas untuk perempuan saja. Ataupun dia ada satu grup perempuan saja. Sebab apa? Kerana perempuan ini, bila melibatkan pinjam-meminjam ni, dia particular. Dia rasa dia tak boleh. Kalau ada hutang, dia rasa tak selesa. Macam kita, macam saya lah. Yang lain tak tahu. Macam saya ni lelaki, mungkin saya ni ambil sambil lewat. Tak apa, bayar kejap lagi lah. Kejap lagi bell call. Kalau bank call isteri kita dah mula cuak, takut dah terlewat bayar dan sebagainya. Kalau saya lelaki ni, tak apa, bulan depan bayar ajak lagi. Lepas tu bulan depan jadi bulan depan jadi bulan depan. Akhirnya dia tertangguh. Sebab itulah bank, dia memang akan tengok pada database. Sebab database ni tak akan menipu. Kerana dia ada dia punya bacaan formula lah untuk dapatkan keputusan tertentu. Okey. Tuan Mutalib kata perempuan kedekut. Betul, kerana mereka bukan berkedekut, mereka berkira-kira. So sebab itulah kalau dalam institusi kewangan, antara accountant yang bagus, memang wanita.
Mereka ni kalau bab duit, mereka yang lebih baik. Kadang-kadang macam perempuan ni kan, macam saya lah, contoh saya ni jenis mungkin tak kisah, jenis main belanja saja. Nanti bila hujung tengah bulan tu, duit dah tak ada ni. Lepas tu minta, alah macam mana nak isi minyak ni? Kejap lagi isteri kita buka dia punya wallet, lepas tu dia akan tengok, ada terselit RM50. Rupanya isteri kita ni memang dah selit siap-siap dah. Awal bulan je dia dah selit 50. Lepas tu dia selit lagi bawah bantal, dia selit lagi dekat mana-mana celah lah. Kerana dia tahu mungkin suami dia kejap lagi tak ada duit cari. Padahal kita dah bagi duit isteri, duit tu kita ambil balik. Itu dia. Okay. So balik kepada cerita kita pada hari ini. So kita kena tahu apa yang ada dekat WhatsApp. Yang pertamanya kita ada sumber contact list. Itu penting. So dekat WhatsApp tuan-tuan, sumber contact list. Dekat mana sumber contact list? Pertamanya ialah number-number yang tuan-tuan dah save. Sama ada tuan-tuan save dekat handphone ataupun tuan-tuan save dekat Google Gmail tadi. Jadi ada sumber contact list itu. Itu adalah database. Okay. Yang keduanya, sumber yang keduanya ialah apabila tuan-tuan ada join mana-mana kumpulan ataupun grup WhatsApp. So bila join grup WhatsApp, perasan tak? Bila tengok pada info, akan ada banyak senarai, senarai numbers. Akan ada banyak senarai numbers. Okay, so number-number ni adalah sebenarnya adalah database. Tinggal lagi bagaimana kita nak uruskan database ni tadi. Jadi di situlah kita nak bina database dan kita nak uruskan database. Puan Syarul Baria kata itu dulu sekarang lain. Yes, masa pun dah berubah betul. Jadi dia ada peredaran zaman ya. Okey, jadi balik kepada kita punya topik. Jadi sumber pertama yang kita dah save. Sumber yang kedua, sumber yang kedua adalah dalam grup WhatsApp ini tadi. Okey, saya suka bagi contoh mereka yang dalam industri insurans ataupun takaful. Kerana apa? Kerana mereka ini yang saya sukanya ialah mereka ni ada satu drive. Mereka ada satu konsistensi. Sebab itulah orang-orang yang dalam industri insurans ni, mereka ni adalah orang-orang yang berjaya. Kenapa mereka berjaya? Kerana mereka maksudnya mereka ni berusaha. So, siapa yang follow apa formula yang diberikan oleh grup ataupun apa dia panggil manager mereka atau tim mereka, insya-Allah mereka ni akan beroleh kejayaan. Kerana apa? Kerana seingat saya, dalam grup insurans ni dia ada satu rutin, dia kena buat senarai number. Dia kena, saya ingatlah, dia kena buat 20 number ke, lebih kurang macam tu. Mereka kena call ataupun follow up, lebih kurang macam tu lah. Maksudnya, tapi apa kira mereka ni kena call dan follow up number-number ni untuk dihubungi. Sebab itulah mereka ni boleh kira berjaya dalam industri yang mereka ceburi. Jadi siapa yang follow petua yang berkaitan, insya-Allah mereka akan berjaya. Lepas itu, apabila number-number ni mereka dah habis, katalah dalam senarai handphone tu dah dikeluarkan, lepas tu mereka dah call, katalah 1000 number dah habis. Katalah dalam masa 6 bulan, number-number ni dah habis. So, di mana mereka nak cari lagi? Di sinilah mereka dilatih untuk jangan bergantung hanya pada number tadi. Jadi, mereka akan kena cari number lagi. Kena cari create contact. Macam mana mereka create contact? Kalau pada masa dahulu, mereka agak struggle untuk create contact. Pada masa dahulu. Kenapa? Sebab kita tak ada WhatsApp group. Jadi mereka terpaksa pergi ke buka event ataupun pergi depan bank. Assalamualaikum bang, apa khabar? Ni contact number, ataupun dia akan buat survey, short survey dan sebagainya. Lepas tu tanya nama, boleh tak saya dapatkan contact number tuan? Lepas tu kita kenapa ya? Tak apa, sebab kita nak bagi kita nak bagi informasi terkini ke. Kejap lagi dia dapat nombor nama tuan. Lepas tu nombor telefon. Lepas tu dia pun dapat kontak. Jadi bila dia dapat kontak number ni, nanti dia akan susun number ni. Pada satu masa nanti dia akan call ataupun SMS pada masa tu. Tapi pada masa sekarang ni, kerja ini lebih mudah. Jadi kalau tuan-tuan nak jadi insurans lepas ni ataupun takaful agent, bukanlah kata nak mudah sangat, tapi insyaAllah maksudnya sumber untuk dapatkan kontak number tu lebih mudah. Kerana apa? Cukup sekadar tuan-tuan join saja mana-mana grup. Tak kisahlah grup pancing, grup bola, grup hiking, grup kelas digital contohnya, apa saja. Masuk je lah.
ke mana-mana grup ni kerana dalam grup WhatsApp inilah ada banyak senarai number. Dan macam mana kita nak baca mereka ni? Itu tuan-tuan kena tanya. Sebab dalam grup WhatsApp ni akan ada beberapa orang yang aktif. Okey, dia aktif, tuan-tuan dah boleh baca dah. Pukul 8 pagi, kejap lagi dia akan hantar kata-kata motivasi. Ada orang selepas subuh dia akan hantar Assalamualaikum, salam kejayaan, selamat pagi. Ada orang dekat tengah malam dia akan bagi pula cerita kata-kata sebelum tidur. Good night kawan-kawan, sehat. Tengah hari ada pula orang hantar resepi masakan. Jadi dalam grup ni sebenarnya kita dah boleh detect dah trend-trend orang yang hantar WhatsApp. Jadi tuan-tuan dah boleh kenal pasti satu-satu number dalam grup tu. Jadi katalah 013222 ni setiap pagi dia ni akan hantar. Jadi tuan save nama dia abang ataupun puan pagi. Jadi nanti tuan akan boleh PM dia selepas ini pada waktu pagi ataupun tuan reply secara private apa yang dia hantarkan tu. Dia kata Assalamualaikum, selamat pagi kawan-kawan. Kejap lagi tuan pergi ke teks WhatsApp tadi, reply secara personal. Waalaikumsalam, terima kasih tuan. Semangat tuan setiap hari hantar WhatsApp. Dia pun akan seronok. Dia pun hantar thumbs up dan sebagainya. So, try untuk engagement. Sekejap lagi, mulalah cucuk jarum dan sebagainya. Jadi, orang sales ni macam tu. Jangan marahkan mereka sebab itu adalah kerja mereka. Memang kena buat sales sebab tak ada sales, tak ada income. Okay. So, dapat tak idea ni, tuan-tuan? So, nampak kenapa ada ramai orang dalam grup? Grup ramai 100 tapi hanya 3-4 orang saja yang respon. Perasan tak? So Tuan Mubarak Esam kata best tajuk WhatsApp, kata best. InsyaAllah. Okay, dapat idea tuan-tuan bagaimana kita nak dapatkan contact number? Itu adalah cara untuk kita bina. Okay, bina database. Okay, dapat idea. Kejap lagi Puan Mariana boleh join team insurance takaful. Okay. So next. So, apa yang ada di WhatsApp juga, kita boleh update status. Okay, bila kita dah save number kawan-kawan kita dan kawan-kawan kita pun save number kita, maka kita akan boleh dapat update status kita selepas ini. Kita tak terfikir pun sebelum ni. Betul. Dia bukan tak terfikir kawan. Cuma dia, itu saya katakan dalam preview, ada 4 perkara. Ada benda yang kita tahu, benda tu kita tahu. Ada benda yang kita tahu, benda tu kita tak tahu. Ada benda sebenarnya kita tahu. Tapi kita tak tahu benda tu kita tahu. Benda ni lah. Macam WhatsApp ni, sebenarnya kita tahu dah. Cuma kita tak sedar yang kita tahu benda tu. Jadi itu yang perlunya platform perkongsian seperti kelas kita ni ataupun kita pergi berkawan dengan circle-circle yang lain, networking dan sebagainya. Okay. So, bagus. So, yang keduanya, kita boleh update status. So, bila kita update status, jangan update status sembrono. Maksud apa sembrono? Saya baru belajar ayat sembrono ni sebenarnya 2-3 hari. So, dah asyik terguna je ayat benda ni kan. Sebab terdengar apa nama Facebook dah terjangkit. Okay? Jadi, maksudnya, kalau kita ada 5 posting, jangan hantar ke 5 posting tu pada satu masa. Terus hantar 5 sekali, lepas tu kita duduk diam. Jangan. Kita kena strategisekan. Hantar dia pada waktu pagi, tengah hari, petang, malam dan sebagainya. Kerana kita nak dapatkan antara 10 teratas. Dia sebenarnya 5 teratas lah. Tapi 5 teratas dalam status WhatsApp kawan tu nanti. Jadi, macam mana nak buat? Macam mana nak buat benda ni? Pertamanya, cuba tuan post pada waktu pagi. Lepas tu nanti tuan post lagi pada waktu tengah hari. Ini study lah, okay? Ataupun kajian. Post pada waktu petang. Lepas tu pada waktu pagi tu, tengok orang yang buka WhatsApp. Kita tengok status kita. Lepas tu kita tengok siapa yang tengok status kita tadi. Dekat situ ada masa. Pukul berapa dia akan tengok. So daripada sinilah kita akan dapat gambaran. Mereka ini akan tengok WhatsApp pada pukul berapa yang paling ramai. Jadi tuan gunakan waktu ini untuk post WhatsApp nanti secara konsisten selepas ini. Kadang-kadang tak perlu sampai 5, 3 cukup dah. Tetapi yang paling penting ialah WhatsApp kita ni ditengok secara kerap oleh kawan-kawan kita. Itu pertamanya. Dan yang keduanya juga, kita kena pastikan WhatsApp kita ni berada dalam 5 teratas kepada siapa yang nak tengok WhatsApp kita.
Okey. Dan yang ketiganya, jangan lupa, kalau kita nak tengok orang tengok WhatsApp kita, kita pun janganlah kedekut. Tengok jugalah WhatsApp kawan-kawan kita. Kerana apa? Kerana mungkin dia dah lama tak nampak status kita. Okey, mungkin status kita tu dah jauh ke bawah dan sebagainya. Maka contohlah saya tengok WhatsApp Tuan Mubarak. Saya pun buka WhatsApp Tuan Mubarak punya status, saya tengok 1, 2, 3, 4. Nanti lepas tu mungkin petang atau malam sikit dia tengok. Dia mesti akan tengok siapa yang dah tengok WhatsApp status kawan-kawan. Siapa yang dah tengok status WhatsApp status dia. So dia tengok, oh Hardi, lama dengar lama dah tak dengar berita pasal Hardi. Lepas tu dia pun mesti akan pergi tengok WhatsApp status, ada tak Hardi punya WhatsApp status. Mesti dia nak tahu khabar, nak tanya khabar Kang nanti, kena close ke, apa jual SIM card ke, apa sajalah. Kang dia nak tengok je lah. So nampak tak? Okay. So next. So yang ketiganya ialah kena tahu apa juga yang ada dekat WhatsApp group. WhatsApp group of course di situ adalah senarai contact number dan di situ juga adalah trend activity. Maksudnya aktiviti kawan-kawan kita yang suka bergosip, yang suka kelakar, yang suka bagi kata-kata motivasi, yang suka baca doa, semua ada dalam grup WhatsApp tu. Tengoklah. Biasanya grup ni adalah grup komuniti penduduk dan sebagainya. Okay, cuba tengok apa trend mereka. Tengok, oh abang ni suka cerita pasal pagi. Abang ni cerita pasal makan. Abang ni selalu cerita pasal bisnes dia. Iklan tu, iklan ni. Kejap lagi jual bantal. Kejap lagi jual sabun. Kejap lagi jual kicap contohnya kan. Jadi kita tengok trend mereka dalam tu. Jadi kita dah boleh baca mereka ni dia punya intention ataupun objektif mereka tu apa. Jadi saya kurang jelas WhatsApp status. Okey. Kejap lagi saya bagi maklumat lah. Okay. So mereka ni kita boleh akan baca mereka punya, kira nak kata human behaviour tu taklah secara menyeluruh. Cuma at least kita dah ada feedback. Kita ada satu petanda ataupun signal mereka ni jenis yang macam mana. Jadi di sinilah pentingnya untuk kita nak relate nanti produk kita, perkhidmatan kita kepada mereka. Sebab itulah saya katakan minima kriteria yang kita perlukan untuk qualifykan mereka ni sebagai customer kita. Sebab tu kita kena baca mereka ni juga. Okay? Dapat tak? So dekat WhatsApp status, yang pertama ada contact number, yang kedua ada trend orang yang suka share. Yang ketiga, di situ juga ada menunjukkan masa mereka suka post pada pukul berapa. Dan juga WhatsApp group ni juga ada certain masa dia akan aktif. Jadi kadang-kadang ada seorang post, lepas tu orang tak layan. Lepas tu bila cerita pasal politik, semua orang senyap. Lepas tu bila cerita pasal makan, ramai orang akan komen. Jadi dekat situ kita boleh nampak apa yang minat kepada mereka tadi. Jadi daripada situ Tuan kena atur strategi berdasarkan corong semalam. Okay, berbalik kepada Tuan Mutalib. Saya kurang jelas WhatsApp status. Okay, WhatsApp status tu Tuan pergi ke chatting. Lepas tu ada bahagian kolom status. Tuan klik status, Tuan hantar apa-apa maklumat. Contohnya nak share gambar ke, nak share saya alhamdulillah hari ini saya baru saja selesai kelas digital marketing. Contohnya Tuan update status kat situ. Okay. So bila Tuan update, siapa yang ada save number Tuan tadi dan Tuan save number mereka, nanti mereka akan nampaklah Tuan punya status. Oh, yang saya tak faham macam mana nak naik ranking top 5. Okey. Macam mana nak type ranking top 5 mereka ni ialah kita kena faham waktu puncak mereka ni akan tengok WhatsApp status kita. Sebab contohlah, kalau Tuan WhatsApp status tu pukul 1 pagi, memang pada masa tu ramai orang mungkin dah tidur. Besok pagi baru mereka akan tengok status. Katalah Tuan post pada pukul 1 pagi, so Tuan punya post tu akan berada pada nombor 1 semua orang. Lepas tu nanti pukul 7 pagi, saya akan post saya punya status. Tuan akan turun nombor 2. Lepas tu ada lagi Tuan, katalah Puan Mardiana post lagi. So saya akan jadi nombor 2, Tuan akan jadi nombor 3. Lepas tu mungkin orang tu baru nak tengok WhatsApp. Jadi daripada situ je Tuan punya ranking tu dia yang ketiga. Jadi kita kena faham siapa yang kita nak tackle. Jadi kita kena sesuaikan post tersebut pada pukul berapa.
Jangan buka waktu puncak. Jadi biasanya pukul 7 pagi, 8 pagi, ataupun kita katalah tuan nak jual produk, katalah jual produk agama lah. Kata-kata nasihat agama. Jadi siapa yang selalu bangun pagi solat subuh, mungkin sebelum solat mereka akan baca atau selepas solat mereka akan baca. So tuan post lah pukul 6 pagi. Jangan cerita pasal makan tengah hari pada pukul 7 pagi. Kalau tuan jual pasal makanan tengah hari, jangan post pukul 8, pukul 9 pagi. Post pada pukul 10 pagi atau pukul 11 tengah hari. Sebab dekat nak pergi ke tengah hari. Kalau tuan jual keropok lekor pada waktu petang, jangan post pagi tengah hari. Post sekitar pukul 3, pukul 4. Dia panggil subliminal message. Tu panjang lah kalau saya nak explainkan benda tu. Okay. Macam mana nak tahu orang tengok WhatsApp status kita? Okay. Macam mana nak tahu? Tuan klik WhatsApp status tuan, ada bentuk mata. Dekat bawah tu dia ada number. Kalau ada 5, 10, maksudnya 10 orang dah tengok WhatsApp status. Kita klik, kita akan nampak siapa yang tengok status kita. Okay, dapat tuan Okay, next. Apa yang ada lagi dekat WhatsApp status? Dekat WhatsApp kita juga boleh buat broadcast ataupun label. Broadcast ni WhatsApp personal atau biasa. Label ni pada WhatsApp business. Syaratnya kita kena save number dia kena save number kita. Jadi ini penting. Jadi bila kita hantar satu message, semua orang akan dapat. Macam saya suka save siap-siap semua nama dan labelkan mereka. Sebab bila waktu raya nanti, senang saya nak hantar Assalamualaikum, Selamat Raya. Terus semua akan dapat kita punya message. Tapi ada yang tak boleh nampak. Dia tengok status kita, tapi tak nampak nama dia. Dia tengok status kita. Betul. Memang ada. Ada juga yang memang betul. Ada case yang dia tengok status kita, tapi kita tak nampak. Dia ni ada setting lah. Setting tu agak teknikal, saya pun kadang tak faham juga bagaimana dia berjalan kan. Cuma biasanya mereka ni adalah yang biasanya mereka ni macam blue tick. Dia tak save, maksud macam mana ayat dia tu status tu dia tak nak orang tengok. Yang blue tick tu dia disable. Lebih kurang macam tu. Disable blue tick tu. Sebab tu bila dia tengok WhatsApp kita tak nampak dia. Okay. Next. Macam mana nak set label yang betul dan tepat? Okay, yang ini sebenarnya tuan kena fahamkan kumpulan sasar. Jadi kalau tuan ada produk, katalah ada 3 produk. Jadi tuan punya customer ni dah beli apa? Katalah dia beli produk sambal. So letaklah dia sebagai customer sambal. Lepas tu produk B, customer kicap contohnya. Produk C, mungkin pelajar, tuition. Jadi kena labelkan ikut kumpulan sasar kita tadi. Dia satu senangnya ialah ikut produk atau perkhidmatan. Keduanya, kalau kita memang ada satu produk saja, maka kita pecahkan ikut lokasi. Biasanya orang sebelah mana. Macam saya, contoh XOX, saya akan pecahkan ikut lokasi kerana saya bagi pada dealer-dealer yang berdekatan dengan mereka. Itu contoh. Okay, dia macam buat file jugalah. Untuk label ni kita kena buat macam file. Okay, next. So, kita ada lagi panjang ni sebenarnya. Okay, di WhatsApp ada banyak senarai nombor telefon. So, di WhatsApp ni ada banyak senarai nombor telefon. So, kena faham dan tahu bagaimana jadikan mereka ini sebagai prospek. Jadi kita kena tahu dan faham bagaimana kita nak jadikan mereka ni sebagai prospek. Okay. Yang keduanya, kita kena tahu dan faham bagaimana kita nak jadikan mereka ni sebagai customer. Okay. Lepas tu yang ketiganya, daripada customer kita nak tahu dan faham bagaimana mereka ni akan jadi klien dan akhirnya dia akan jadi follower tegar kita. Itu yang penting. Jadi di sinilah sebenarnya kita namakan bina dan urus database customer. Okay. So sebelum saya pergi next slide, kita jawab dulu soalan daripada Fuan Fudia. Tuan, WhatsApp status tu 24 jam. Okay. So kita tukar-tukar post kita 3 kali sehari, pagi, petang, tengah hari. Yes, betul. Kalau boleh post tu yang berasingan lah 3 kali sehari. Ataupun kalau kata nak nakal sikit kan, supaya kita punya post tu naik, okay,
Kejap lagi kita post, kan? Kita post, lepas tu kita delete. Contoh post tu. Kadang dia naik lah. Tu strategi nakal namanya. Kita post, kita ada 3 post, lepas tu kita tambah lagi post yang keempat, lepas tu kita delete post yang ni supaya kita punya post yang utama tu dia akan naik selalu. Kan? Penting. Okay? Okay, next. Bina database. Okay? So, kita bina database ni ialah kita nak proses jadikan stranger menjadi prospek. So bagaimana kita nak bina database untuk jadikan stranger ini menjadi prospek? Ini yang penting kita nak belajar pada malam ni. Okey, pertamanya ialah kita kena tahu bahawa mereka ini kita tak ada info berkenaan mereka dan mereka juga tak ada info berkenaan kita. Jadi apa yang kita kena buat? Kita kena bina hook line. Apa tu hook line? Hook line ni macam mata kail lah. Kita kena cari minat mereka atau topik yang bersesuaian supaya mereka ini datang pergi ke kita ataupun klik link yang kita kongsikan. Contoh, siapa nak belajar masakan western? Klik link berikut. Siapa yang nak dapatkan e-book percuma? Sila isi email. Siapa nak dapatkan tips kewangan bebas hutang? Sila isi survey berikut. Jadi ini adalah hook line. Jadi maksudnya apa hook line dia? Hook line dia ialah siapa nak. Itu adalah antara hook line. Okay? Dan kita pun akan bagi link dan link survey ataupun email untuk mereka isi maklumat berkaitan. So bila mereka isi, ini maksudnya kita dah jemput mereka melalui link itu tadi. So, bila mereka dah isi, maka mereka ini akan mula menjadi prospek kita. Faham tak maksud tu? Okay. Apa beza customer dan klien? Okay, customer adalah mereka yang pertama kali membuat pembelian. Klien adalah mereka yang dia membuat pembelian berkali-kali. Jadi kita kena layan mereka sebagai klien. Perasan tak kalau orang insurans disebut klien? Okay. Beza dia customer, pembeli kita. Klien ni orang yang dah kira repeat. Kita dah kira layan mereka ni sebagai regular customer. Dia bukan lagi kita anggap sebagai customer, tapi kita anggap mereka ni lebih daripada customer. Jadi sebab itulah kita kena service mereka sebaik yang mungkin supaya mereka ni akan menjadi repeat customer kita. Okay, dapat So, sehari berapa banyak WhatsApp status yang sesuai? Sehari biasanya 5 lah. 5 hingga 7. 7 maksimum. Okay? 3 hingga 5 cantik. 5 cantik. Hingga 7. Okay, so dapat tak tuan-tuan? Bina database ini. Bagaimana kita nak buat stranger tadi? Sekarang ni ialah masalahnya ialah kita tak tahu siapa yang boleh jadi prospek kita. So, bagaimana kita nak buat prospek? Pertamanya, kita kena ada hook line tadi. Hook line ni apa? Siapa nak dapatkan tips? Siapa nak tahu rahsia? Siapa yang nak dapatkan cara untuk jimatkan wang? Jadi itu maksudnya hook line. Kita nak tarik mereka. Okay? Ataupun kita nak pancing mereka ni. Jadi kita bagi link. Link itu adalah untuk menjemput. Jadi siapa nak tadi? Sila klik link berikut. Then dia join lah grup WhatsApp. Siapa nak sila isi soalan survey berikut. Then dia isilah soalan survey. Perasan tak? Kalau kita isi soalan survey, kita akan dapat free gift. Siapa nak hadiah percuma? Siapa nak? Ni isi soalan survey dulu. Itu sama lah tu. Dia bagi hook line itu tadi dan dia jemput. Hook line dia ialah siapa nak hadiah percuma tadi. Okay, dapat? Okay, so siapa dapat yang ini? Perasan? Cuba komen satu. Okay, Alhamdulillah Puan Pudia dah faham. Okay, Tuan Mubarak Esam. Okay. Okay, Tuan Syarul Baria, Alhamdulillah. Jadi bila Tuan dah faham berkenaan stranger dari prospek, maka nanti akan mudah untuk kita jadikan prospek sebagai customer. Di sinilah nanti bila Tuan faham funnel ni dan strategi ni, maka Tuan tak akan ada masalah lagi berkenaan dengan sales. Percayalah. Cuma tinggal praktis saja. Okey, bagaimana cara untuk bina database? Okey. So, pertamanya ialah kita kena cari mereka. Cari di mana? Dekat Facebook, dekat grup, ataupun kita pergi buat sales lah.
Kalau secara di luar digital marketing ni, kita pergi depan bank, kita pergi buka booth, kita pergi ke jalan-jalan, kita pergi satu event, kita cari. Lepas tu, kita jemput mereka. Kita jemput, bila kita ada jemput, kita akan buat engagement. Jemput tu melalui link tadi lah. Okay? Macam contoh kita nak buat kenduri. Kenduri, okay, kalau kita tampal notis tu, contohlah kita tampal notis dekat surau. Okay, kita letak dekat surau. Kepada semua ahli-ahli kawasan taman ni, saya buat kenduri hari Sabtu ni. Okay, then orang baca. Okay. Lepas tu, tengok itu senarai pertama. Yang senarai kedua, kita pergi jumpa. Assalamualaikum Ji. Nanti jangan lupa datang kenduri saya Sabtu ni. Jumpa lagi. Assalamualaikum bang. Jangan lupa datang kenduri saya Sabtu ni. Kita pergi. Dan jangan lupa pesan nanti dekat si jiran kamu tu. Then nampak. So kita cari mereka dengan jemput. Kalau situasi pertama kita tampal saja. Memang nampak kita jemput, tapi sebenarnya situasi tu kalau kita nak harapkan mereka datang nanti tak ramai. Kalau kita guna situasi yang pertama. Pasal apa? Kerana kita tak ada engagement dengan mereka. Sebab itulah cari jemput sama. Kita cari, kita tampal, cari. Lepas tu kita jemput menggunakan notis. Tapi engagementnya kurang. Sebab itulah 3 elemen ni penting untuk menjadikan mereka ni betul-betul kualiti, prospek yang berkualiti untuk kita. Sebab bila mereka jadi prospek berkualiti, maka kita akan tahu mereka punya keperluan, kita akan boleh qualifykan mereka ni sebagai customer kita nanti, dan kita pun dapat faham apa minima kriteria tadi. Jadi penting. Jadi kalau kita bagi tahu cari, Assalamualaikum Ji, apa khabar Ji? Jangan lupa saya ada buat kenduri hari ni, mai datang jemput. Jadi mereka persennya akan lebih tinggi untuk datang. Nampak tak beza tu? Okay? So terusnya, nak cari. Bagaimana nak cari? Tadi cara bina, so kita pergi ke satu-satu. Cari. Bagaimana nak cari? Pertamanya ialah kita kena rajin join group. Group apa? Okay? Facebook group, WhatsApp group. Kita kena rajin join group. So, yang keduanya kita juga cari mereka dekat Google ataupun website. Okay? Dan yang ketiganya kita cari mereka dekat Telegram. Dan yang keempatnya ialah kita menggunakan, ini cara klasik lah atau konvensional. Okay, menggunakan flyers, notice board, newspaper. Itu antara untuk cari. Okay. So, lepas tu kita nak jemput mereka. So, bagaimana nak jemput? Kita cari sebab kenapa mereka perlu join group tadi ataupun mereka save number kita. Kita dah dapat number dia. Okay, nanti save number saya. Dia mesti ada sebab. Kenapa dia nak save number kita? Contoh, kalau kita pergi, perasan tak kalau kita hantar, kita pindah rumah. Nanti kejap lagi tuan lori tu, dia akan tampal stiker-stiker dia dekat kita punya lift dan sebagainya. Plumber dan sebagainya. Nanti tengok dekat lift tu penuh dengan stiker. Pasal apa? Sebab dia tahu akan ada orang save number mereka ni. Sebab masalah dia ialah mereka ni akan ada masalah pipe bocor, mungkin mereka akan nak pindah rumah dan sebagainya. Ini sebab sebelum ni tak ada internet ni, tak ada iklan-iklan secara digital marketing, maka itulah cara klasik. Jadi maksudnya dia akan tahu ada orang akan save number mereka. Jadi kita kena cari sebab kenapa mereka ni perlu save number kita. Itu caranya bagaimana nak jemput mereka. Okay, next kita bagi link. Kita bagi link kita dan dapatkan contact number mereka. Link ni biasanya kita gunakan grup WhatsApp lah. Link grup WhatsApp. Dan yang ketiganya, kita jemput mereka join grup WhatsApp kita. Lepas itu, kita tawarkan sesuatu. Kita kena tawarkan sesuatu, barulah mereka akan join grup kita. Apa dia maksud tawarkan tadi? Ialah hook line. Siapa nak? Siapa nak itu adalah hook line. Tawarkan sesuatu. Okay. So, yang ketiga, ialah berkenaan dengan engagement. So, dekat engagement ni bagaimana? Banyaknya ialah kita membuat perkongsian. Kita bina konten yang sesuai ataupun menarik. Kita kongsikan tips ataupun panduan. Okay? Ataupun kita kongsikan juga apa-apa manfaat. Ataupun kita kongsikan testimoni. Ini antara benda yang biasa kita buat bila kita nak engagement dengan kita punya prospek tadi. Okay?
So dapat tuan-tuan, itu bagaimana bina. Itu baru bina. Belum urus lagi. Okay. Dapat setakat ni, siapa dapat minta type 1, siapa yang tak dapat 2, siapa yang kurang pasti tekan 3. Alhamdulillah, Puan Wardiana, Puan Fudia, Mubarak, Esam 3. Okey, Tuan Mubarak 3. Tak berapa pasti dari segi apa tu tuan? Cuba tanya tuan. Okey, saya bagi unmute. Cuba tuan buka speaker dulu. Assalamualaikum Coach. Saya nak tanya sikit pasal flow tadi kita nak dapatkan database tu. Boleh? Boleh. Okey, saya sebenarnya terus terang saya tak pandai sangat dalam buat marketing ni. Jadi saya cuba listkan mengikut apa yang tadi Coach cakap. Mula-mula sekali kita kena join group, maksudnya group WhatsApp ke, group FB ke, mana-mana group lah, Telegram ke. Betul. Kemudian kita kena dapatkan nombor telefon ahli-ahli grup tu lah. Betul. Jadi paling senang dekat WhatsApp. Lepas tu bila kita dah dapat nombor diorang ni, kita kena buat engagement dengan diorang. Maksudnya kalau dia post belah pagi, kita pun cuba respon secara private ke apa. Jadi bila kita dah ada engagement tu, kita dah boleh contact diorang dan ajak diorang untuk join kita punya group lah. Contohnya kalau kita punya group tu tentang baju kanak-kanak, jadi kita ajak diorang masuk kita punya group lah. Jadi kita dah dapatkan prospek diorang kat situ lah. Jadi siapa nak tengok produk baru ataupun baru launch ke, boleh join group ni. Macam tu ke Coach? Yes. Itu betul. Itu antara cara yang kita biasa gunakan. Maksudnya kita pertama kita boleh juga PM dalam grup tadi, respon dalam grup tadi, ataupun kita PM personal, respon secara personal. Itu penting. Lepas itu bila kita dah ada engagement dengan dia, mungkin tuan tanya dia daripada mana. Oh, saya kongsilah apa yang ada sama. Tuan seronok dengan perkongsian dia ke dan sebagainya. By the way, nama saya, katalah nama tuan tadi Mubarak tadi kan. Then tuan nama apa? Jadi nanti save lah nombor saya, kod ada apa kita boleh kongsikan info dan sebagainya lah. Macam tu. So nanti bila ada sampai masa, nanti kongsikanlah link. Tuan, saya nak kongsikan satu perkara ni. Kita ada buat produk launch, ataupun kita ada info terbaru, ataupun kita suka kongsikan maklumat berikut. Nanti ni ada link dia. Saya nak jemput tuan join. Lebih kurang macam tu. Simple je. Dia ikut kepada orang tu. Kalau orang tu skema, kita cakap skema. Kalau orang tu cakap, okay bro, kita pun cakap bro dengan dia. Kalau dia kata sis, kita pun sis jugalah dengan dia. Jadi kena ikut dia punya rentak sikit. Okay. Dapat ke tuan? Okay, saya cuba tengok ada tak saya terlepas pertanyaan. Coach, nak tanya sikit boleh? Ya, tanya terus. Saya pernah WhatsApp status tu, saya cara guna, jadi saya tak tahu fungsi dia. Maknanya WhatsApp status kita update ke WhatsApp kita 3 kali sehari atau 5 kali sehari untuk naikkan kita ranking lah. Ya. Betul. Okey, bila update tu macam mana kita nak tahu update kita, siapa lihat pada waktu bila? Dekat mana tengok statistik tu? Okey, pertamanya ialah kita kena buat testing dulu. Okey, kita kena buat testing tu. Kita buat testing tu pada pukul 7 pagi. Lepas tu kita post pada pukul 12 tengah hari atau 1 tengah hari. Kita post pada pukul 5. Lepas tu post lagi pada pukul 9 atau pukul 10. Daripada situ nanti akan ada nama-nama yang dah tengok kita punya status. Jadi daripada status tu ada masa-masa mereka. Jadi secara kasar kita tengok, banyaknya tengok pada pukul 3 petang. Jadi kalau banyaknya tengok pada pukul 3 petang, maka kita kena sesuaikan konten apa pada pukul 3 petang. Kalau banyaknya tengok pada waktu subuh, memang ada grup-grup yang solat subuh, bangun pagi, pergi kerja ke, dia akan tengok dulu status WhatsApp subuh. Macam suri rumah mungkin,
Pagi-pagi jadi dia tengok, mungkin dah start pukul 11, 10, 11, 12, 1 dia tak tengok dah. Kerana mereka ni dah mula sibuk. Nanti pukul 2 dia akan mula tengok kembali. Jadi kalau nak jual tudung, jangan post pukul 10. Pukul 10 sampai 1 diorang takkan tengok punya. Sebab mereka sibuk dekat dapur contohnya. Post nanti pukul 2, pukul 3 sebelum mereka nak rehat. Masa tu mereka akan tengok. Jadi kita post lah tudung tu banyak kali kat situ. Pukul 2, pukul 3 tudung kan. Nanti malam nanti contoh kalau macam kita jual baju kanak-kanak. Okay, jual baju kanak-kanak, siapa target kita? Ibu juga. Jadi ibu-ibu ni satu suri rumah, satu yang baru bekerja. Jadi biasanya kita post pada waktu petang, pukul 5 petang, mungkin mereka tengah minum petang, mereka tengah balik kerja dan sebagainya. Jadi kita post pada waktu berkaitan. Sebab kalau kita post pukul 7 pagi, tak ada kaitan dengan baju kanak-kanak pada waktu 7 pagi. Jadi kita kena sesuaikan. Apa maksud dia ni ialah subliminal message. Jadi tuan kena cuba try Google. Sebab saya tak nak cover tajuk ni sebab dia panjang. Subliminal message. Okay. Saya type cuba tengok message. Subliminal message ni dia lebih kurang macam kejap kita tengah buat kerja, pukul 10, 11 ni tengah buat kerja, katalah berdepan komputer je kan. Lepas tu tiba-tiba buka Facebook, pop up ada satu iklan keluar berkenaan dengan KFC. Lepas tu dia punya iklan tu dengan ayam, lepas tu ada dia punya asap keluar kan. Lepas tu dengan cheese meleleh. Agak-agak pukul 11 tu tuan-tuan rasa lapar tak? Rasa lapar tak? Cuba tengok. Bila nampak iklan sedemikian. So dia akan membuatkan kita rasa lapar, betul tak? Subliminal. Okay. Jadi itulah tujuannya WhatsApp status. Dia sama seperti subliminal message. Cuma sekarang ni yang kita faham, WhatsApp status ni tempat untuk kita update aktiviti, kita update apa program kita, ataupun kita update gosip kita. Jadi ada juga orang yang suka stalk kita punya WhatsApp status, macam tu kan, dia akan suka tengok aktiviti kita. Tapi sebenarnya lebih besarnya ialah WhatsApp status ni ialah kontaknya ialah subliminal message tadi. Itu dia. Okay, dapat tuan-tuan Maksud subliminal message tu apa kot? Subliminal message ni ialah dia macam dia tiba-tiba keluar tau. Dia tiba-tiba keluar sesuai dengan apa dia nak jual tadi. Contohlah macam makanan tadi kan. Kejap lagi puan bagi satu video ringkas, puan contohlah masak ayam tadi, tengah goreng panas kan. Lepas tu orang yang tengok ni pada pukul 11 tengah hari. Jadi mereka ni tengah makan, tak tahu nak beli apa makanan. Bila tengok ayam, so dia akan di-drive untuk beli ayam. Sebab dia nampak puan iklankan ayam tadi. Ataupun pada waktu petang, puan promote keropok lekor. So kalau dia berdekatan dengan puan, dia akan carilah puan untuk beli keropok lekor. Atau kalau jual tudung, tengok pada waktu-waktu gaji, waktu-waktu hari raya, perayaan. Jadi tudung tu puan bagi gambaran apa. Sebab tudung ni dia ada company besar, dia akan buat dia punya video-video ringkas kan. Jadi bagi share video tu, lebih kepada fashion. Bila dia pakai, dia nampak cantik, waktu mudah nak urus, tak fleksibel nak padankan dengan baju. Jadi kena sesuaikan share message ni pada waktu-waktu tertentu. Dapat tak? Mengikut kesesuaian lah ya? Yes. Masuk coach kita kalau kita update status, mari kita ambil apa information, kita just tekan dia appear auto tu dan tempoh 24 jam. Betul. Coach. Yes, betul. Coach, okay, boleh tak coach spesifikkan produk based on pada yang 4 ni? Yang 4 tu yang mana? Step by step sequence ni, bina konten, kongsikan tip Konten. untuk nampak lebih jelas lagi sampai dia punya proses yang akhir ni, kongsikan testimoni. Okay, nanti kita Speed produk. saya akan bagi dia sebab saya ada 12 slide lagi sudah habis ni. Takutnya tu. Tak apa. Okay. Lepas ni besok kita akan ada lagi satu. Yang ini sebabnya kita nak bina prospek. Besok kita akan kita nak jadikan surrender ke prospek. Besok kita akan bina prospek hari Senin. Kita nak buat sales. Itu saya akan bagi satu contoh produk saja. Jadi nanti bagi idea produk apa. Contoh. Okey, boleh. Produk bagi sekarang. Siapa nak produk apa? Senang saya nak bagi.
Kang saya bagi XOX Kang, Okey. kena lagi. Tahu tak? Okey, contoh. Tiffin mangkuk tingkat tu. Apa dia? Coach pernah dengar tak Tiffin? Macam mana spelling dia? Tiffin. Oh, saya tak pernah dengar lagi tu rasanya. Dia mangkuk tingkat tapi dia ada corak-corak. Dia macam-macam corak. Dia Okey. blend dia punya produk. Macam tu. Okey, nanti saya gunakan tajuk tu untuk next class. Boleh? Right. Okey. Thank Okey, you. bagus. Siapa yang proaktif, dia rezeki lah dapat peluang untuk promote dia punya produk dalam contoh. Terima kasih Puan. Okay, next saya teruskan. So, ini adalah engagement. Sekarang ni kita dah bina. So, sekarang ni adalah kita nak uruskan database berkaitan. Okay. So, bagaimana kita nak uruskan database? Pertamanya ialah kita kena faham proses untuk jadikan prospek ini menjadi customer ataupun klien. Okay. So, prospek menjadi klien. Jadi, ini adalah urus database. Okay, di sinilah kita kena ada info mengenai mereka, iaitu data. Okay, so prospek ni kita dah tahu apa dia. Okay, macam Bangkok tu saya tak clear lagi apa produk dia. Okay, kita mungkin gunakan contoh lain. Okay, contoh lainnya ialah mungkin kita gunakan siapa ada peniaga tadi okay, tudung lah, senang, tudung. Okay, so kita dah tahu mereka ni jenis prospek ni dia berminat berkenaan dengan tudung. Okay, tinggal lagi kita nak bagi tunjuk tudung ini bagaimana nak pakai. Sebab tu kita akan buat tutorial. Jadi kita nak tunjukkan tudung yang ringkas, senang nak pakai, tak perlu nak gosok. Lepas tu fleksibel sesuai dengan semua baju. Contohnya. Sebab color dia tu dah kira fleksibel. Jadi kita ada maklumat ni. Jadi apabila kita ada maklumat ni, maka kita kena tingkatkan. Okay? Tingkatkan minat mereka. Sebab mereka dah tunjukkan minat. Mereka dah berminat dengan maklumat ni. Sebab apa? Pasal apa mereka dah tunjukkan minat? Sebab mereka dah jadi prospek. Masuk dalam grup kita tadi. Jadi, kita kena tahu kriteria tadi. Apa minimum kriteria? Kriteria ialah dia ada duit ke tak? Dia boleh beli ke tak? Itu paling penting tu, dia ada duit ataupun tidak. Jadi, kalau dia ada duit, berapa kadar yang dia mampu untuk beli? Kalau dia tak mampu lagi, bila dia masa yang sesuai dia akan beli. Jadi, ini yang kita kena faham. Jadi masa kita buat kempen, senang untuk kita buat tawaran tertentu, dan apabila kita dapat buat tawaran tadi, maka dia tak boleh nak tolak tawaran tadi. Dia akan rasa rugi. Okay? So, terus kita akan cerita berkenaan dengan cara urus database. Sebenarnya kita dah terlebih sikit 4 minit. Okay, 10-4 minit. Okay, ambil masa sikit lah. Okay, so yang seterusnya ialah cara urus database. Yang pertamanya ialah kita gunakan marketingnya ialah banyak kita berkongsikan konten, iaitu tips, manfaat dan juga testimoni. Jadi ada beberapa perkara ni nanti tuan-tuan senaraikan. Ini adalah step by step untuk kita nak urus database tadi. So mereka dah jadi prospek, kita dah faham mereka punya minimal kriteria, maka kita kena kongsikan konten. Contoh konten apa? Tutorial tadi. Tutorial pakai tudung. Yang keduanya kita tunjukkan tudung ni dipakai dengan baju apa. Contohlah casual, kenduri, camping, hiking dan sebagainya. Jadi sesuaikan konten tadi bagi nampak dengan dia. Supaya dia nampak dengan mata dia, dia punya bentuk tudung tu digayakan macam mana. Jadi kita kongsikan maklumat begitu. Lepas tu gunakan kalau ada duta ataupun artis ataupun kawan-kawan, lagi cantik. Okay, so itu adalah marketingnya gunakan konten. Lepas tu yang kedua, kita guna approach. Bila kita ada konten dan kita kena approach. Approach ni apa maksudnya? Kita kena mendekati mereka. Mendekati ni kita belum close lagi. Tapi kita bagi tawaran. Okay, tawaran ataupun promosi tadi. Okay, tawaran dia adalah pembelian sehingga bila. Beli 3 percuma 1 dan sebagainya. Jadi itu adalah kita nak dekati mereka. Promosi. Gambarannya akan berlaku promosi atau promosi akan habis pada waktu bila, itu adalah berkaitan dengan masa. Okay? Bila kita dah approach mendekati mereka, kita buat lagi satu kali sharing, perkongsian manfaat ataupun testimoni. Testimoni itu maksudnya Alhamdulillah mereka dah 3 orang membeli pada hari ini.
Yang 3 orang ni kata senang nak pakai, yang kedua senang nak gosok, tak perlu nak gosok jimat masa dan sebagainya. Jadi ini adalah sharing lagi sekali. Dan kita kena datang lagi sekali untuk lebih kurang macam approach pendekatan tadi, tapi lebih kepada kita nak close dah mereka. So macam mana nak close? Kita kena bagi limited masa ataupun limited item ataupun limited kira terhad lah, banyak benda yang terhad. Okay, maksudnya kita tinggal 3 lagi stok. Pada pukul 12 malam ni tawaran kita tutup, ataupun untuk 50% ni hanya kita beri pada 3 orang yang pertama saja. Maksudnya kena ada terhad dalam tawaran tadi. Dapat tak? And then lepas itu, bila mereka dah buat pembelian, maka di sinilah kita nak bina mereka ni jadi next follower kita. Bila dah selesai beli, maka nanti kita akan follow up mereka pula untuk combo ataupun next pembelian melalui loyalty program ke dan sebagainya. Mereka ni lah, di sinilah kita akan tingkatkan kita punya branding. Okay, so setakat ni dapat tuan-tuan. Sebenarnya dia panjang ni, dia step 1 ni ada maksud lagi. Okay, kalau boleh saya teruskan dulu supaya kita tak tertinggal maklumat dia. Sebab tu saya kata 2 topik ni panjang. Okay, next. So untuk marketing tadi, kontennya ialah kita kena kongsikan info terkini. Okay, kita kongsikan tips, kita kongsikan manfaat, kita kongsikan testimoni. Itu antara benda 4. Sebenarnya banyak lagi, tapi ini asas yang apa yang kita boleh buat. Dan seterusnya offer tadi, satunya kita buat tawaran, promosi, diskaun, lepas tu benda percuma. Jadi ingat, ini offer ni, approach ni bukan kita nak close lagi, lebih pada kita nak bagi gambaran apa yang ada sekarang ni, promosi, aktiviti-aktiviti sales yang ada. Bukan kita nak close mereka, ini belum close lagi. Sebab kalau kita terus close ke sini, dia tak jadi. Okay, lepas tu kita sharing dulu manfaat. Perasan tak? Kalau tuan-tuan pergi kelas-kelas tertentu lah, okay? Macam contoh adalah kelas-kelas digital marketing ke apa saja kelas, dia akan ada upsell. Dia bagi dulu gambaran, lepas tu dia bagi share testimoni orang yang dia berjaya dan sebagainya. Lepas tu baru dia akan buat dengan satu lagi sales closing. Jadi kita pun alamak ruginya 3 orang saja. Itulah maksud saya tadi. Untuk approach ni kita bagi gambaran apa yang akan berlaku, tawaran-tawaran tertentu. Lepas tu kita share lagi testimoni, lepas tu aktiviti jualan, orang yang dah membeli, berapa ramai orang dah membeli sekarang. Hari up, orang dah 3 orang dah membeli, 4 orang dah membeli, contohnya. Lepas tu tengok siapa yang membeli. Artis pun ada membeli, katalah Jizan Rajak ke, lepas tu siapa lagi, Nilofa pun dah beli, jiran saya pun dah beli rupanya. So kita pun mereka dah beli ni, tak boleh ni, saya pun nak beli juga. So dan masa itulah kita kena buat lagi satu offer yang menarik, tak boleh nak kena tolak. Tawaran khas, tawaran terhad lah, biasanya kita buat tawaran terhad, ataupun mungkin ulang tahun, tahun baru ikut event, ataupun Merdeka Hari Raya. Jadi sebab apa? Sebab mereka ni, event-event ni ada masa dia, ada had masa. Kira raya akan habis, Merdeka akan habis. Jadi kita gunakan perayaan-perayaan ni untuk kita tekan, buat offer-offer yang menarik. Okay, lepas tu kita baru buat follow up pembelian combo. Kita bagi voucher code, kita bagi rebate. Lepas dia beli saja, terima kasih pembelian, ni kita bagi voucher. Nanti gunakan voucher ni untuk membuat pembelian dan seterusnya. Kita bagi rebate, kita bagi voucher tunai. Itu antaranya untuk follow up sales yang kedua. Bila dia beli, kita bagi voucher tunai RM100. Nanti dia akan mesti nak habiskan 100, rugi ni, RM100 ni. Kalau tak beli rugi, jadi dia pun akan buat pembelian lagi untuk tudung yang lain. Okay? So, ataupun kita akan bagi peluang untuk menang hadiah, contoh. So, branding. Okay, apa dia branding? Apabila kita dah ada customer, mereka ini sebenarnya boleh menjadi follower kita. Bergantung kepada cara kita servis mereka. Sebab itulah produk kita ni dia kena ada konsisten. Daripada produk 1, dia akan ada produk 2, produk 3, produk 4. Sebab itulah kenapa siapa yang buat sales faham customer jenis ni, apabila saja produk launch nanti, ada produk terbaru, mereka dah ada customer dah siap-siap. Sebab mereka dah bina branding tadi. Mereka ada pengikut-pengikut setia dah. Sebab itulah antara satu produk ke satu produk, dia kena ada relation, kena ada saling melengkapi.
dia kena saling complement antara dua produk tu. Dia tak boleh nak compete-kan produk A dengan produk B, dia tak boleh disaingkan. Tak boleh. Dia kena nampak sebagai complement antara satu produk ke satu produk. Sebab itulah kita akan bina branding kita. Sebab itulah ada orang cakap 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Jadi ini adalah continue daripada satu-satu produk. Kalau kata 1.0, 2.0 adalah benda yang berbeza, tak boleh. Contoh macam Samsung, Apple. Handphone Apple. Dia daripada 12, lepas tu jadi apa, nombor, saya tak guna Apple, jadi contoh X, Apple S, Apple adalah dia punya apa nama, dia punya model-model tertentu. Jadi nampak, kalau dia jual Apple S tak sama dengan Apple Z katanya, jadi nampak benda tu dah kontradik dengan dia punya objektif perniagaan. Jadi dia kena ada continue, kena saling complement antara satu produk. Okay? So di sinilah juga kita akan bina trust, mereka percaya kita dan mereka akan buat repeat order dan mereka ni juga akan menjadi referral sales kita. Saya dah beli dah, nanti jumpa dengan Abang Hardi ni dia jual SIM card contohnya. Nanti beli dengan. Jadi nampak tak? Mereka jadi pengguna tapi mereka juga jadi referral sales kita. Jadi kalau tuan-tuan dah bersedia untuk kembangkan tim, kenapa tidak jadikan mereka ni sebagai apa? Dropship. Dropship. Sama aja sebenarnya. Mereka tak perlu modal, mereka refer saya bagi commission. Itu pun dah sepertinya dropship. Cuma bila kita lantik mereka secara dropship, nampak sepertinya official, lagi rasmi, dan secara tak langsung kita akan menggalakkan mereka untuk berniaga. Mereka bukan bersaing dengan kita pun, tapi mereka akan menjadi tim kita. Okay? So dapat tak tuan-tuan maksud kita pada hari ini? Siapa belajar sesuatu, komen 1. Siapa rasa ragu-ragu, komen 2. Siapa perlu lagi, komen 3. Okay. Alhamdulillah, Puan Madiana, Tuan Mubarak, Tuan Aidin. Okay, terima kasih. Jadi ini adalah ringkasannya, urus database, marketing. Lepas tu approach. Kena ingat kenapa saya highlightkan approach dengan close. Kerana saya nak tuan-tuan faham perbezaan antara tawaran tadi. Tawaran ni bukan setiap masa tawaran tu kena close, tak. Tawaran tu dia bagi satu, kita bagi pra closing orang kata. Jadi kita bagi dia gambaran apa yang berlaku. Dan bila kita bagi sharing, dan kita barulah close. Ini adalah step by step yang saya sendiri gunakan dan memang works. Sebab itulah saya kongsikan kepada anda untuk asas digital marketing. Sebab tu saya suka buat kelas percuma macam ni, kerana saya bukan apa, saya punya pengalaman, saya dah join banyak kelas juga. Jadi bila saya join satu kelas, alamak, kontennya sama seperti yang saya dah belajar sebelum ni. Lepas tu, jadi saya tak nak tuan-tuan membazir untuk join mana-mana kelas yang sebenarnya topik lebih kurang sama. Sebab apa? Kerana mungkin tuan-tuan tak faham tuan nak belajar apa. Pasal apa tuan tak faham nak belajar apa? Kerana tuan tak tahu basic asas kepada apa yang tuan nak belajar tadi. Sebab itulah saya buat kelas asas ni, supaya tuan-tuan faham. Okay? Tuan-tuan, ini kira kelas saya ni kelas tadika lah. Bagi saya label tadika. Jadi tuan-tuan akan boleh pandai membaca. Bila tuan-tuan pandai membaca, maka tuan-tuan akan tahu nak masuk kelas mana selepas ni. Nanti kelas berbayar nanti, tuan-tuan tak akan rasa rugi. Tapi saya tak ada kelas berbayar. Itu nak bagi tahunya. Saya memang akan buat kelas percuma saja. Jadi saya ambil nak kesempatan ni, kalau ada kawan-kawan nak belajar lagi kelas kita ni, ajak mereka join kelas kita ni. Kita akan ada buat preview lagi pada hari Jumaat ni. Okay, untuk pelajar kawan-kawan kita yang baru, kita akan ada kelas pada hari Senin minggu depan. Tajuknya sama seperti yang akan tuan belajar. Okay, cuma dia akan cycle. Sebab cycle kita ni setiap 12 kali. Dalam sebulan kita ada 12 kelas. So cycle-nya akan berputar selama 12 kali. Dan insya-Allah, kalau tuan dah pernah datang kelas saya pada cycle pertama, nanti pada hari yang ke-13 seterusnya, walaupun tajuk sama, tapi pemahaman dia akan lebih lagi. InsyaAllah pemahaman dia akan lebih luas. Sebab pada masa awal tuan-tuan datang, hanya nampak saja, tapi tak explore lagi. So bila tuan-tuan dah masuk kelas yang kali kedua nanti, tajuk yang sama, maka pemahaman tuan akan lebih meningkat dan lebih meluas. Itu yang saya boleh, bukan janjikan, jaminkan, tapi apa yang itulah yang saya boleh kongsikan kepada anda. Okay? So saya nak tahu, saya nak tahu lebih mengenai WhatsApp status di lain kelas akan datang. Ini tak apa, tuan PM saya tak apa. Tuan Mutalib boleh PM saya akan kongsikan. Okay, so itu saja tuan-tuan yang saya boleh kongsikan untuk pada malam ini. So jangan lupa isikan kehadiran anda. Okay,
dan insyaAllah hari Isnin kita akan kongsikan bagaimana bina prospek dan tingkatkan sales anda. Okay, so itu saja saya ingat untuk malam ini. Saya doakan anda semua dikurniakan kesihatan yang baik, keafiatan, dilindungi daripada COVID-19, dikurniakan kehidupan husnul khotimah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan beroleh kejayaan dunia dan akhirat. So itu saja tuan-tuan. Sekiranya ada pertanyaan, PM saja pada kawan-kawan admin kita. Tuan Mutalib, tak apa, boleh PM saya ataupun PM admin pun boleh, PM saya pun boleh. Saya insyaAllah kita akan bantu. So kita tangguh dengan suatu as dan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulina sallallahu alaihi wasallam wa tawassabihat wa tawassabisab. Okey tuan-tuan, terima kasih. Jumpa hari Jumaat untuk rakan-rakan baru, hari Isnin untuk kelas seterusnya. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam.